16 Palang 2022 Rang Undang-Undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan dalam kurungan pindaan 2022 bacaan kali yang kedua. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965 dibacakan kali kedua sekarang. Tuan Yang di-Pertua, Rang Undang-Undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan pindaan 2022 yang dicadangkan adalah bagi meminda Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965, Akta 141, FAMA, telah diperbadankan pada 1965 sebagai agensi kerajaan bagi menyelia, menyelaras, mengawal dan mempertingkatkan pemasaran keluaran pertanian di Malaysia, termasuk mengimport dan mengeksport keluaran pertanian, memberi kemudahan kredit untuk pemasaran serta melaksanakan apa-apa aktiviti berkaitan pemasaran. Pindaan ini dengan bertujuan untuk menambah baik tafsiran bagi keluaran pertanian dengan memasukkan komoditi ternakan tertentu iaitu lembu dan sejenis dengannya, kambing, berbiri, rusa, arnab dan ternakan unggas seperti ayam, puyuh dan itik ke dalam Undang-Undang FAMA. Sebenarnya, pada awal penubuhan FAMA, peranan FAMA dalam pemasaran keluaran pertanian juga merangkumi haiwan-haiwan ternakan sama ada hidup ataupun disembelih. Dan hasilannya, walau bagaimanapun, kuasa ini telah diberikan kepada Maju Ternak yang ditubuhkan melalui Akta Lembaga Kemajuan Persekutuan Haiwan Negara iaitu Maju Ternak pada 1973. Namun, apabila Maju Ternak dibubarkan melalui Akta Lembaga Kemajuan Ternak Negara, pembubaran 1983, Akta 292 pada 1983, tiada agensi yang bertanggungjawab dalam pemasaran ternakan. Justru, kini tanggungjawab ini seharusnya dikembalikan semula kepada FAMA. Tuan Yang di-Pertua, ekonomi negara pada masa ini dalam situasi pasca pandemik. Pembukaan pelbagai sektor ekonomi telah memberi kesan kepada kestabilan bekalan makanan utama yang menjejaskan sekuriti makanan negara. Isu ketidakcukupan bekalan daging ayam berlaku disebabkan masalah kenaikan kos input yang mendadak. Sehingga kini, kerajaan telah mengambil beberapa langkah termasuk pemberian subsidi input, kawalan harga runcit, mengenakan sekatan ekspor dan melaksanakan pengimportan bekalan ayam. Sekarang, isu bekalan semakin pulih dan harga kepada pengguna semakin baik. Justru, terdapat keperluan untuk memastikan pengedaran dan pemasaran diperkukuhkan melalui pindaan akta ini. Kadar sara diri bagi ternakan lembu dan kambing masing-masing adalah 22.2% dan 9.6% pada tahun 2020. Keadaan ini menyebabkan kebergantungan yang tinggi terhadap daging import yang juga boleh mengundang isu berkaitan sekuriti makanan. Pada masa yang sama, 98% penternak kecil dan semi-komersial mendominasi sektor ternakan ruminan. Oleh yang demikian, wajar pendekatan berkaitan pemasaran diberi penekanan untuk mewujudkan ekosistem perniagaan ruminan yang lebih berdaya maju. Tuan Yang di-Pertua, pindaan Akta 141 adalah bermatlamat untuk memberi kuasa kepada FAMA menstabilkan rantaian bekalan bagi komoditi ternakan yang memberi kesan langsung kepada keupayaan modal dan pasaran, terutama bagi pengeluar kecil dan semi-komersial.
Peranan Pharma adalah mengatur pasaran dengan membangunkan kerjasama strategik bersama industri, termasuk pembelian terus kepada penternak apabila krisis pemasaran berlaku. Secara mudahnya, Pharma adalah pelengkap dalam pasaran untuk melaksanakan fungsi pemasaran yang tidak berorientasikan keuntungan. Pharma berperanan sebagai alternatif pemasar terutama kepada pengeluar kecil dan semi-komersial, memasarkan produk mereka yang mana secara tidak langsung dapat mengurangkan atau menghindari manipulasi orang tengah. Secara purata, nilai jualan sebanyak 3 bilion ringgit setahun dijana melalui pelbagai perkhidmatan Pharma, sama ada secara langsung maupun tidak langsung, yang menyumbang kepada 59% dari nilai pasaran agro makanan negara. Sehingga 31 Julai tahun 2022, Pharma telah membangunkan 2,241 bilangan outlet pemasaran, termasuk 270 lokasi pasar tani, 32 pasar tani kekal, 2 buah RTC di Kota Baru dan juga di Kopeng, Perak, serta 1 buah medan niaga Satuk MNS di Sarawak. Ini juga termasuk 795 outlet runcit Agro Bazaar dan 198 gerai buah-buahan segar di seluruh negara yang dibangunkan melalui kerjasama strategik usahawan peruncitan. Penerokaan dan juga pembangunan akses pasaran ekspor juga merupakan perkhidmatan pemasaran yang dilaksanakan oleh Pharma. Bagi tahun 2022, Pharma telah terlibat di dalam pembangunan pasaran ekspor di Dubai melalui program Expo Gulf Food dan juga Sustainable Agriculture Week di Expo Dubai. Potensi jualan yang diperolehi antara keseluruhan adalah sebanyak 30 juta ringgit. Manakala nilai MOU yang telah ditandatangani adalah sebanyak 135 juta ringgit. Produk-produk yang diekspor adalah di antaranya adalah bentuk segar, sejuk beku maupun produk hiliran. Antara buah-buah tropikal yang berjaya meneroki pasaran Dubai dan juga Timur Tengah adalah nangka, tembikai, nenas, betik dan juga pisang. Selain itu, pasaran ekspor sedia ada seperti ke China, Australia, Singapura akan terus diperkasakan. Tuan Yang Dipertua, secara kesimpulannya, pindaan akta ini akan memberi perluasan kuasa pemasaran kepada Pharma sekaligus untuk memastikan kecekapan sistem rantaian bekalan komuniti ternakan. Sehingga itu, ini juga dapat memperkukuhkan jaminan kepada sekuriti makanan negara. Seterusnya, dapat meningkatkan lagi sumbangan agro makanan kepada KDNK negara melalui permekasaan penternak kecil dan semi-komersial. Tuan Yang Pertua, saya mohon izin untuk menguraikan fasal-fasal Seksyen 1A dalam rang Undang-Undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan bagi pindaan 2022 seperti berikut. Terima kasih Tuan Pertua. Pertamanya, Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai kuasa menteri untuk menetapkan tarikh permulaan untuk kuat kuasanya akta yang dicadangkan ini. Perkara kedua, Fasal 2. Akta yang dicadangkan bertujuan untuk membina Seksyen 1A Akta 141 untuk meluaskan ruang lingkup takrif agricultural produce untuk merangkumi haiwan yang dinyatakan dalam jadual ketiga yang baru kepada Akta 141 dan karkas serta hasil haiwan sedemikian. Perkara 3. Fasal 3 bertujuan untuk membina akta yang dicadangkan bertujuan untuk memasukkan jadual ketiga yang baru dalam Akta 141 untuk mengadakan peruntukan bagi senarai haiwan
yang termasuk dalam takrif agricultural produce di bawah Akta 141. Perkara 4. Fasal-fasal lain tidak dinyatakan secara khusus adalah pindaan bersifat kecil dan atau berbangkit. Untuk maklumat tambahan kepada semua ahli-ahli yang berhormat, naskah sahih Akta 141 adalah dalam teks bahasa Inggeris dan tiada terjemahan dalam bahasa kebangsaan. Oleh itu, semua pindaan RUU ini dibuat dalam bahasa Inggeris termasuk pindaan teks bahasa kebangsaan. Seterusnya, pindaan RUU ini disemak oleh Jabatan Peguam Negara dengan teliti dan berdasarkan kepada format penggubalan undang-undang yang terkini. Semua perkataan, ayat dan format yang digunakan telah disemak dan diluluskan sebelum rang undang-undang ini dibentangkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Dipertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri.